Assalamualaikum. Hari ini kita sambung lagi mengenai jirim. Minggu lepas kita dah tengok apa itu jirim. Jirim ni semua benda dalam alam ni yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. So hari ini kita sambung lagi topik 5.2, keadaan jirim. So dalam jirim ni dia ada zarah-zarah yang seni. Ni zarah-zarah ni. Kalau kita nak tengok zarah ni. Zarah. Okey, zarah-zarah ini amat kecil sehingga kita tidak dapat lihat dengan pandangan mata kasar ataupun menerusi mikroskop cahaya. Kita hanya boleh lihat zarah ini di bawah mikroskop elektron. So, teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Zarah ni dia boleh bergerak pada semua arah. Ke kiri boleh, kanan boleh, bawah boleh, atas boleh. Okey, kemudian kita tengok 3 keadaan jirim yang wujud, iaitu pepejal, cecair, gas. Kita ada 3 jenis jirim. Pepejal, cecair, gas. Contohnya pada gambar rajah ni, kamu nampak ini ialah ais. Ais ini ialah pepejal lah. Dia keraskan pepejal. Solid. Kemudian kita ada air paip. Ini ialah cecair. Kemudian air yang mendidih dia akan membebaskan wap air ni. Wap air ni kita panggil gas. Air merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan. Dia boleh jadi pepejal, dia boleh jadi cecair, dia boleh jadi gas. Pepejal ni bila jadi ais. Cecair ni bila dia jadi air lah. Gas ni bila dia mendidih, dia menghasilkan wap air. Contohnya air wujud dalam keadaan cair pada suhu bilik. Suhu bilik 27 darjah Celsius. Apabila disejukkan, air berubah menjadi ais. Dia berubah menjadi ais pada suhu 0 darjah Celsius. Air yang dipanaskan pada suhu 100 darjah Celsius pula akan berubah menjadi steam. Steam ni ialah wap air. Okey. Wap air ni wujud dalam keadaan gas lah. Okey, kita nak tengok perbandingan sifat-sifat antara 3 keadaan jirim ni. 3 keadaan ni, pepejal, cecair, gas. Apakah beza dia? Pertama sekali kita tengok beza dari segi bentuk. Okey, kalau pepejal bentuknya tetap. Contohnya cikgu kata meja. Meja bentuk dia tetap kan, keras. Dia tidak boleh berubah. Kalau kita tekan meja tu, dia berubah ke? Tidak boleh kan? So, dia keras. Jadi bentuk dia tetap. Buku. Tetap bentuk dia. Bila kita tekan-tekan, tiada perubahan. Cecair, dia punya bentuk, dia mengikut bentuk bekas yang diisi. Kalau kita isi dalam cawan, dia ikut bentuk cawan. Kalau kita isi dalam mangkuk, dia ikut bentuk mangkuk. Sama juga dengan gas. Mengikut bentuk bekas yang diisi. Kalau dia duduk dalam belon, bentuk belon lah gas tu. Okey, kemudian jisim. Bagi pepejal, jisim dia tetap. Berat dia tetap, jisim dia tetap. Kalau cecair pun sama, jisimnya tetap. Tapi kalau gas, sebab dia bergerak secara rawak, dia bergerak dengan cepat, maka tiada jisim tetap. Okey, isi padu. Bagi pepejal, isi padunya tetap juga. Cecair, isi padu pun tetap. Kalau gas, mengikut isi padu bekas yang dia masuk tu. Okey. Kebolehmampatan. Boleh mampat ni boleh kita tekan-tekan ke dia? Boleh dimampatkan. Maksudnya boleh ditekan-tekan ke? Kalau pepejal, bolehkah? Tidak boleh dimampatkan. Kalau cecair, dia bukan tidak boleh tapi dia sukar. Boleh ke kamu nak tekan-tekan air tu bagi dia mampat? Okey, sukar kan? Okey, kalau gas, gas boleh. Contohnya dalam kita punya tong gas yang mamak guna untuk memasak. Jadi tong gas tu dalam tu ialah gas-gas yang telah dimampatkan. Okey. Okey, kemudian kita tengok beza susunan zarah dalam ketiga-tiga jirim ni. Yang pertama ni kita ada gas. Yang kedua ni kita ada cecair. Yang ini kita ada pepejal. So, kalau gas, okey, ni zarah dia ni kan bulat.
So, susunan zarah dia, ni zarah ni yang ada dalam gas ni. Susunan dia jarak dia, ruang antara zarahnya besar. Jarak dia jauh. Jarak dia jauh. So, ruang antara zarah dia besar. Antara satu bulat ke bulat sebelah tu besar. Susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. Susunan dia ni jauh. Pergerakan zarah dia bebas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Sebab dia ada ruang, jadi dia boleh bergerak dengan bebas. Yang bulat-bulat ni boleh bergerak dengan bebas dan dia boleh berlanggar antara satu sama lain semasa dia bergerak tu. Okey, ini untuk gas. Kemudian untuk cecair, ruang antara zarah dia sederhana. Kalau gas tadi ruang dia luas kan ni, jauh kan, besar ni dia punya ruang antara zarah ni. Tapi kalau cecair dia kecil sikit, sederhana. Dia sederhana. Susunan zarah dia tersusun rapat berbanding gas tadilah. Kalau gas tadi susunan zarah dia jauh. Kalau cecair dia tersusun rapat. Pergerakan zarah masih lagi bebas bergerak. Zarah dalam cecair ni dia bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Dia boleh menggelongsor antara dia ni dan dia boleh berlanggar antara satu sama lain. Okey. Sebab tu bila kita gerak-gerakkan air kan, dia boleh bergerak kan. Kalau kamu isi air dalam botol tu, air tu boleh bergerak-gerak. Maksudnya zarah dia tu bergerak. Zarah dalam air tu dia bergerak. Menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Kalau pepejal, okey ni susunan dia. Cuba kita perhatikan. Dia rapat kan. Setiap bulat-bulat ni dia bersentuhan. Bersentuhan dia punya susunan. Jadi, ruang antara zarah sangat kecil. Hampir tiada ruang. Jadi, sangat kecil. Okey. Susunan zarah dia tersusun sangat rapat. Ni rapat ni. Antara bulat ni, bulat ni, bulat ni. Dia sangat rapat. So, bila dia sangat rapat, dia boleh bergerak ke? Dia tidak boleh nak bergerak dah. Jadi, pergerakan zarah dia hanya bergetar. Macam telefon kita kan. Kalau kamu mode vibrate, so dia bergetar kan, tak bergerak. So, macam itulah zarah tu. Dia hanya boleh bergetar sahaja. Dia tidak boleh bergerak. Sebab dia tak ada ruang dah. So, dia bergetar pada kedudukan yang tetap. Tetap. Jadi, kalau kita, contohnya buku tu, kalau kita gerak-gerakkan buku tu, masih lagi lah begitu bentuk buku tu. Dia tak berubah jadi bola ke, dia tak berubah jadi nasi ke, tak. Masih lagi sama kan bentuk dia. Sebab dia punya susunan zarah dia ni rapat. Tak boleh bergerak dah. Okey? Okey, kita ada matahari. Matahari ni special. Semua benda jirim atas muka bumi ni hanya ada 3 je. Sama ada pepejal, cecair atau gas. Tapi matahari ni tidak dikategorikan sebagai pepejal maupun gas. Kalau kita perhatikan apa yang ada pada matahari ni. Matahari ni dia banyak gas. Tapi kita tidak panggil dia gas. Matahari berada dalam keadaan jirim yang disebut sebagai plasma. Plasma hanya untuk matahari. Okey, kita sambung kepada kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Resapan tu apa? Resapan ialah proses pergerakan zarah. Proses pergerakan zarah dari jirim, dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey, cikgu bagi contoh. Mamak kita tengah masak kari di dapur. Kita duduk dalam bilik. Kemudian kita tercium bau kari. Macam mana kita boleh tercium bau kari? Sedangkan mamak kita masak kat dapur. Bau kari itu telah meresap dalam udara dan bergerak dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Mana kawasan yang pekat yang ada bau kari itu? Dari dapur kan. Dia akan bergerak ke kawasan yang berkepekatan rendah. Ke dalam bilik kamu. So, itu maksudnya ada proses resapan berlaku dalam udara. Dia bawa bau tadi tu. Itu contoh resapan lah. So, kita nak tengok beza kadar resapan ini dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Okey, dalam keadaan pepejal dulu. Ni dalam keadaan pepejal, contohnya di sini dia bagi
agar-agar. Tahu kan agar-agar yang kita makan tu, agar-agar yang kita makan tu? Ada agar-agar pandan, ada agar-agar gula Melaka. So, agar-agar tu kita masukkan ke dalam tabung didih. Kemudian kita letakkan hablur kuprum sulfat, kuprum 2 sulfat yang berwarna biru. Contohnya kita letaklah satu benda kat sini tapi benda ni berwarna biru. Ni hablur kuprum 2 sulfat ni. Contohnya macam garam ke gula ke macam tu. Tapi dia berwarna biru. Okey, kemudian ini sebelum. Ini selepas. Cuba kamu perhatikan apa beza dia sebelum dan selepas. Sebelum agar-agar ni berwarna putih. Kemudian selepas semua tabung didih ni dia jadi warna biru. Kenapa agaknya? Agar-agar bertukar menjadi warna biru selepas beberapa hari. Selepas beberapa hari dia bertukar jadi warna biru. Okey, tak apa. Nanti kita tengok pula dalam cecair. Ini air. Tadi agar-agar ni dia wujud dalam keadaan pepejal lah. Agar-agar pepejal. Air ni cecair. Masih juga ada hablur kuprum 2 sulfat warna biru. Masukkan dalam air. Kemudian air itu pun jadi biru. Air bertukar menjadi warna biru selepas 2 jam. 2 jam sahaja. Tadi yang pepejal selepas beberapa hari. Yang cecair 2 jam. Okey, kita tengok yang gas. Sebelum, ini udara. Dia letakkan 2 balang gas. Ni macam ni. Satu mulutnya ke atas, satu tu mulut dia ke bawah. So, dalam balang gas di bawah, dia letak gas bromin. Gas bromin ni warna dia warna perang. Okey, mula-mula dia tutup balang gas tu dengan penutup. Kemudian, bila dia letakkan balang gas di sebelah atas, dia pun tariklah penutup tersebut. So, bila dia tarik penutup ni, apa yang berlaku? Gas bromin memenuhi kedua-dua balang gas selepas 15 minit. Jadi, apa yang kita nampak di sini? Yang pepejal tadi, perubahan dia selepas beberapa hari. Yang cecair, perubahan dia selepas 2 jam. Yang gas, perubahan dia selepas 15 minit. Kenapa berbeza? Kenapa agaknya? Ini disebabkan oleh keadaan zarah dalam jirim tersebutlah. Zarah gas kan dia ada ruang. Tadi yang kita tengok, dia ada ruang kan, dia bulat jauh kan jarak dia. Macam tu. Kalau cecair, dia rapat sikit. Kalau pepejal, dia rapat macam ni. So, macam mana nak bergerak dengan cepat dia punya warna biru tu? Sebab zarah-zarah dia rapat. Kalau zarah-zarah gas, dia ada ruang. Maka dia boleh bergerak dengan cepatlah. Ada celah-celah ruang tu. Jadi kalau untuk pepejal, kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah. Dalam cecair, kadar resapan zarah dalam cecair lebih tinggi daripada pepejal. Manakala dalam gas, kadar resapan zarah dalam gas adalah paling tinggilah. Sebab itulah kalau kamu spray perfume contohnya. Jadi kawan di sebelah, dia boleh bau kan. Sebabnya dalam udara. Udara ni ada gas kan. So, dia cepatlah bergerak. Contohnya kalau kita nak kentut. Kalau kita kentut di ruang yang terbuka, bolehlah bau orang sebelah. Jadi macam mana cara tak nak bagi orang bau? Kita tutuplah dengan pepejal supaya bau itu tidak tersebar dengan cepat. Okey. Okey, soalan latihan. Ada 2 soalan di sini yang cikgu bagi. Yang pertama, nyatakan apakah 3 keadaan bagi jirim. Tadi kita dah tengok 3 keadaan jirim. Apa agaknya 3 keadaan tu? Yang kedua, lengkapkan jadual perbandingan jirim di bawah. Okey, ini cikgu bagi jadual kan. Jadi, mungkin jadual ni kecil. Jadi, kamu lukis besar sikit lah kalau tak muat untuk kamu tulis jawapan. Contohnya di sini bentuk. Bentuk pepejal macam mana? Tetap ke tak tetap? Bentuk cecair macam mana bentuk dia? Tadi kan bentuk cecair apa tadi? Dia mengikut bentuk bekas. Jadi tulis di sini mengikut bentuk bekas yang diisi. Bentuk gas macam mana?
Apa tadi tu? Tengok balik dalam nota. Kemudian pergi yang kedua, susunan zarah. Susunan zarah dia macam mana? Yang ini kena lukis. Cuba lukis susunan zarah dia. Lukis yang bulat-bulat tadi tu. Ini pun lukis juga. Contohnya macam ni saja, tak susah pun. Lukis saja bulat-bulat. Okey. Yang cecair pun kamu lukislah macam mana. Kalau gas macam mana. Okey, pergerakan zarah tulis macam mana pergerakan zarah dia. Okey, jisim macam mana, ruang antara zarah dia macam mana. Okey, bila dah selesai nanti snap jawapan kamu dan hantar dengan cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini.